A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan episod saya seperti biasa hari ini, saya mohon bantuan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang mengikuti episod saya. Jangan lupa seperti biasa, tagkanlah dalam 3 ke 5 kawan-kawan di luar sana, ajak mereka join ke FB Live ni. Sharekan juga video ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa komen di bahagian video di bawah. InsyaAllah kami akan bantu. Dan juga jangan lupa kita kena ada sifat bantu-membantu di kalangan kita.
terutama dalam keadaan COVID-19 ya, kita kena prihatin, dan juga jangan lupa sifat bantu-membantu ni digalakkan dalam Islam, dan juga moga-moga pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan epilas saya nak kongsikan dulu topik-topik apa yang saya nak kongsikan hari ini. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan-puan yang masih lagi belum mengenali saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Senaran Berhad. Iaitu salah satu produknya ialah produk yang kami pasarkan, ialah produk utama, iaitu produk kesihatan parti ajwa ataupun parti kurma ajwa. Dan kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak kira peringkat umur, daripada anak kecil, bayi, sampailah kepada warga emas di dalam menjaga kesihatan, di dalam memperbaiki kesihatan, dan juga di dalam memaintainkan kesihatan itu agar sentiasa sihat insya-Allah, agar kita dapat menambahkan lagi amal-amal kebajikan untuk diri kita, agar kita dapat beraktiviti dengan ahli keluarga kita, dan juga agar kita dapat membantu juga orang-orang di luar sana insya-Allah. Dan di samping tu akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dapat kami bantu ialah melalui produk kesihatan parti ajwa ataupun parti kurma ajwa. Ini produknya ini adalah packaging dia, ini adalah kotaknya. Di bahagian luar ada macam-macam informasi yang perlu tuan-tuan puan tahulah. Dan juga di samping itu saya akan tunjukkan juga botolnya. Botolnya ada botol kaca ya. Ini botolnya, dan dia mengandungi 250 ml, dan banyak khasiatnya parti ajwa ataupun kurma itu sendiri nanti insya-Allah. Okey, baik, apa tindakan puan-puan yang perlu lakukan? Jangan lupa PM kami, DM kami, insya-Allah kami akan kongsikan infonya secara percuma insya-Allah. Okey, baik. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan kenal siapa yang ingin dibantu untuk memperbaiki kesihatan, yang ingin menjaga kesihatan, yang ingin maintain sentiasa sihat insya-Allah, jangan lupa sharekan linknya kepada mereka, dan insya-Allah kami akan bantu juga insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan perempuan sekalian, pagi ni saya seperti biasa dalam epilas saya yang sebelum ni di FB page AR Tamar, kami kongsikan 4 kita panggil topik yang kita rasa perlu dan kita anggap sebagai ilmu lah ya. Yang pertama, seperti biasa, tajuk utama kami berkisar perniagaan. Tapi untuk epilas hari ini saya nak kongsikan tentang satu tajuk yang saya rasa menarik, yang mana berkenaan dengan company yang jenama terkenal pun kadang-kadang dia pun ada buat tersilap. Tersilap apa? Nanti tunggulah kongsian saya nanti insya-Allah dalam topik utama. Manakala topik yang kedua yang saya nak kongsikan ialah berkenaan dengan peluang perniagaan. Peluang perniagaan bersama dengan AR Tamar, iaitu kami sedang mencari ejen-ejen dropship di luar sana insya-Allah. Dan yang ketiga, saya teruskan lagi perkongsian saya yang sebelum ni berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni. Kajian sama ada di dalam negara, di institusi kajian sains makanan, ataupun institusi tempatan kita, ataupun kajian di luar sana lah, sama ada di tanah Arab tu sendiri, Timur Tengah, ataupun di United States, di UK, ataupun di Europe sana ya. Mereka sama ada pihak institusi diorang ataupun institusi kajian makanan dia ada buat kajian banyak tentang ajwa ni, yang mana kalau kita tak ikuti dalam majalah-majalah sains dia orang, kita tak tahu akan kehebatan ajwa ni sebenarnya.
Dan juga bukan itu saja yang proven, malah yang masih lagi di dalam amal untuk dia buat kajian tu masih lagi berjalan lah sebelum mendapat result yang betul. Okay, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti saya akan sharekan seperti biasa peringatan tentang COVID-19 untuk diri kita, diri saya dan tuan-tuan puan di luar sana. Apakah SOP-SOP yang sebelum ni yang telah kata orang diwawarkan oleh KKM, yang mana kita refresh balik, kita kata orang benda ni kalau kita tak refresh, kita tak beri ingatan, kita akan lupa nanti. Okay, baik. Itulah 4 segmen ataupun kita panggil 4 topik seperti biasa yang saya kongsikan dalam episode saya, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa berlengahkan masa, saya nak kongsikan dulu topik pertama saya berkenaan dengan tajuk jenama terkenal pun kadang dia buat silap juga. Okay, baik. Apa silap ni? Okay, macam ni. Basically ni, silap yang mereka buat, sebenarnya manusia tak lari daripada silap. Tak kira manusia ataupun organisasi, sesiapa sahaja pun bernama insan atau manusia ni akan melakukan kesilapan. Itu pasti. Itu satu kelemahan manusia lah. Dan jenama yang saya maksudkan terkenal ni ialah dia tersilap dalam membuat marketing, pemasaran dia di worldwide, di seluruh dunia. Okay, pertama yang sebelum tu saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan marketing ni. Marketing ni dia adalah proses penting dalam perniagaan, dan juga marketing ni sebenarnya dia adalah jantung kepada pemasaran ataupun kepada perniagaan kita. Kalau kita tak kuat marketing kita, tak adalah jualan kita dan juga tak adalah pendapatan kepada perniagaan kita. Macam tu je, simple dia punya rantaian. Dan juga tak kira sama ada perniagaan kita ni baru ke ataupun baru nak mula ataupun dah lama nak bermula, kita ni kalau sebagai founder ataupun kita ni sebagai dropship ataupun stokis ke atau sesiapa saja, sama ada perniagaan besar atau kecil, kalau kita tak boleh ambil mudah pasal soal marketing ni juga. Any type of business lah, apa-apa jenis perniagaan pun kita tak boleh ambil mudah sangat dengan soal marketing ni. Dan juga seperti mana saya cakap tadi, marketing ni dia adalah jantung kepada sesebuah negara, atau jantung kepada sesebuah perniagaan. Dan juga tanpa marketing ni, bisnes tu akan slowly matilah, meninggal. Dan juga apa yang berlaku ialah bila kita ni usahawan atau kita ni berniaga lah, tak kira level mana kita berniaga, kalau kita pandang ringan tentang marketing ni, pelanggan kita takkan nampak perniagaan kita ni, dia tak akan nampak perniagaan kita, dan juga dia akan, kata orang, akan mula mencari peniaga lain lah. Dia akan mencari produk-produk lain yang semila dengan produk kita. Dan ini yang kita kena fikirkan, dan inilah masalah yang kita perlu atasi sebenarnya. Dan juga pentingnya marketing ni hinggakan kalau kita tengok lah, kalau kita ada baca artikel usahawan di luar sana, artikel bisnes di luar sana, penting tak pentingnya marketing ni, sehingga kan kita tengok jenama besar yang dah kira wujud dalam beratus-ratus tahun pun masih juga sanggup untuk mengeluarkan bajet ataupun belanjawan bisnes dia orang secara tahunan yang kira besar, dia punya portion dia ialah marketing berbanding dengan department-department lain. Dan juga macam kita tengok macam jenama besar ni macam Coke, macam KFC, McDonald, yang kita tengok dia tak pernah berhenti buat marketing ni. Macam contoh Coke lah, kita bukan nak membesarkan company ni Yahudi ke company ni bukan Islam, tak. Kita kena ambil konsep apa yang dibuat baik tu, kita kena jadikan sebagai tauladan kita. Jadi cepat kita belajar, cepat kita dapat kita mengelakkan apa kita panggil kesilapan tu daripada kita tak belajar. Jadi itu yang penting sebenarnya. Dan juga bila cakap pasal Coke ni, dia dah berusaha beratus-ratus tahun, cawangan di seluruh dunia, begitu juga dengan KFC, begitu juga McDonald, dan juga jenama-jenama popular lain lah, makanan ke, fashion ke, banyak dah berkembang dan juga dah banyak ada cawangan di seluruh dunia. Dan juga isunya bila kita perhatikan kat sini, ramai kita tengok usahawan, termasuk diri saya jugalah, kadang-kadang bila kita tak belajar tu,
kita tak berguru, kita tak bermentor ni, bila kita buat marketing tu, pada awalnya kita macam main hentam-hentam saja. Itu satu. Yang kedua, attitude kita ikut-ikut orang, tak tahu sama ada orang tu buat betul ataupun orang tu buat tak betul, kita ikut saja. Itu yang kadang-kadang kita kena perhatikan juga. Walaupun kita nak ambil jalan shortcut lah katakan, belajar daripada orang, tapi kadang-kadang kita tengok juga kalau orang tu buat silap je, then kita boleh fikir-fikirkan jugalah. Okay, baik. Dan juga apa yang penting yang kita kena belajar ialah bukan sekadar ikut-ikutan, dan kita kena belajar, kita kena elakkan daripada kita buat silap dan cepat-cepat. Kalau tersilap tu, kita cepat-cepat baiki balik kesilapan kita tu. Baik, okey. Kat sini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa company lah yang kita panggil gegasi dalam perniagaan ni, yang mana dia ada banyak cawangan di seluruh dunia, ataupun pemasaran dia melibatkan seluruh dunia. Ada beberapa kesilapan company ni yang pernah lakukan semasa diorang buat marketing, dan antaranya yang pertama ialah Hershey's. Hershey's. Siapa kenal Hershey's? Hershey's ni dia ada company coklat. Dia ada company coklat. Dan juga kesilapan yang dilakukan ialah apabila dia tersalah tukar logo perniagaan itu. Yang ini berlaku pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Hershey ni dia merupakan syarikat pengeluar coklat yang memang diminati ramai lah. Mungkin orang kita kurang lah, tapi di negara-negara barat dan juga negara Arab pun ada, pantai di Timur Tengah, dan juga di sebahagian Southeast Asia, Singapura, semua tu diorang kenal produk ni, dan memang menjadi minat nak rasa coklat tu yang sedap tu. Dan dia cuba dia ada kata panggil, dia ada database, dia ada pelanggan yang ramai sebenarnya. Dia cuba untuk tukar logo baru dia dengan menggunakan bentuk produk coklat keluaran yang terkenal ni lah, dan juga dinamakan Hershey Kiss. Hershey Kiss, Kiss. Yang mana malangnya logo yang digunakan tu macam emoji najis. Kalau kita tengok emoji najis ni, kalau kita buka website ke bahagian emoji tu kan, kita tengok najis tu, macam tu dia lebih kurang dia punya logo. Jadi bila dia keluarkan logo tu, mempengaruhi pelanggan-pelanggan dia yang sedia ada ni untuk membeli Hershey Kiss ni. Kesimpulannya, market dia drop, dan juga rugi tu saya tak sure, tapi dia punya kata marketing ni tak berjaya lah bila dia cuba promote produk baru ni dengan menggunakan logo baru. Jadi kalaulah apa yang kita perlu buat kalau kita belajar kan, apa yang kita perlu buat ialah sebelum kita nak mengeluarkan sebarang logo lah ataupun produk ke atau apa-apa benda-benda baru ni, lebih baik kita buat test dulu. Kita test market, ataupun kita panggil beberapa orang, kita panggil kenalan kita yang kita kenal selama kita ambil dalam 10 orang ke 15 orang, kita bagi test rasa dulu, dapatkan feedback dia dulu macam mana. Dan mereka ni pun merupakan manusia, dan mereka pun pelanggan kan. Jadi di situ kita berkumpulkan yang mana okey, yang tak okey. Di situ kita tahu percentage produk kita macam mana daripada kalau kita nak pergi ke pasaran yang sebenar lah. Dan juga jadi bila kita tak buat ujian ni terlebih dahulu, jadi memang kata kesilapan tu berlaku, dan inilah yang berlaku pada Hershey's ni tadi. Okay, baik, itu satu. Yang kedua, company Gap. GAP. Siapa kenal Gap? Kalau siapa kenal, jangan lupa sharekan ke bawah. Company Gap ni apa? Tapi apapun saya nak kongsikan jugalah ya. Gap ni dia merupakan company fashion. Gap yang merupakan jenama yang terkenal dalam fashion, dalam industri fashion ni. Ini pun tersilap daripada segi logo juga. Logo yang dia cuba nak keluarkan lah, Gap ni. Dan ini berpunca daripada kegairahan company Gap ni. Untuk dia plan dia, niat dia bagus, nak buat pembaharuan pada logo dia tu. Jadi kegairahan dia tu nak keluarkan produk baru, dia punya logo tu bukan produk baru, logo dia saja dia tukar. Jadi dia terlupa selangkah pertama, iaitu dapatkan respon ataupun maklum balas daripada pelanggan. Seperti mana yang saya dah kongsikan sebelum ni dalam FB Live saya sebelum ni, tajuk-tajuk sebelum ni,
saya dikongsikan berkenaan dengan database atau pelanggan ni. Feedback is gold. Ya, yang saya belajar ni feedback is gold. Maknanya data pelanggan ni kita kena dengar. Kita kena, kita orang ambil tahu macam panggil data ni penting. Bukan apa, di situ kita nak tahu apa ni respon orang ramai tentang produk kita. Macam pernah yang sebelum saya kongsikan kan, apa ni, macam Bill Gates dalam video-video saya yang sebelum ni berkenaan apa ni, Bill Gates dengan Microsoft. Bill Gates ni antara kesukaan dia ialah dia suka dengar feedback negatif daripada pelanggan dia. Kalau banding dengan saya sendiri ataupun dengan tuan perempuan yang berniaga, yang belum berniaga, orang komen pun kita dah panas telinga. Ini kan pula penjagaan kan. Jadi kita kena fikir-fikir jugalah. Kita kena ambil apa ni attitude Bill Gates ni. Terima, dia suka dengar orang-orang negatif. Kata dia kenapa? Pasal orang yang komplain negatif ni, kata Bill Gates, dia punya kita panggil tak ramai. Dia tak ramai. Tapi pentingnya apa? Kita boleh tahu apa lagi yang kita boleh baiki produk dia. Bila kita baiki lagi produk dia, memenuhi apa yang grup yang tak ramai ni, insya-Allah dia akan masuk ke dalam, dia akan tarik pelanggan-pelanggan tak ramai yang bagi feedback negatif ni akan jadi positif dan akan tambah lagi lah apa dia orang punya pendapatan ni, bisnes tu. Macam tu cara dia berfikir kan. Jadi baik, berbalik pada gap tadi jadi apa ni, apabila gap ni dia cuba tukar dia punya fashion dia punya kita panggil logo dia tu, yang mana dia dah berpuluh tahun tak salah saya dia gunakan logo tu, dan juga dia nak tukar ke logo baru, dan difahamkan tak sampai seminggu dia mendapat maklum balas yang banyak daripada klien dia di seluruh dunia yang mengatakan mereka tak suka logo baru tu, dia orang suka logo lama Gap tu sendirilah. Jadi apa ni, akibat daripada tu, akibat pasal kesilapan tu lah, jadi Gap pun menukar kembali kepada logo lamanya demi untuk mengikut kata-kata pelanggan tadi. Jadi itulah dia penting tak pentingnya jika kita kalau nak buat perubahan tu yang besar, dan juga kalau kita nak buat penyenamaan semula kepada produk baru, kepada logo baru ni tanpa asas-asas yang kukuh, tanpa kita lakukan Q&A ke, kita buat survey ke, ini adalah satu, dia bukan saja menimbulkan kemarahan kepada pelanggan yang sedia ada yang dah lama dengan kita, malah dia juga boleh memberi kekeliruan kepada pelanggan-pelanggan baru ni. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkenaan satu company lah, yang mana dia kesilapan dia ialah dia salah gunakan auto reply di dalam social media dia, yang mana kesilapan ni pendek cerita dia boleh merosakkan jenama company dia tu lah. Dan cerita ni macam ni, pada tahun 2013 seorang pengguna di sana lah, di Amerika sana, dia telah melaporkan satu aduan dia kata di media sosial American Airlines, sistem penerbangan American Airlines. Dia kata auto reply dia telah disetkan dengan jawapan dia, auto reply tu, thank you for your support, we look forward to be a bright future, bla 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 bla. Jadi di mana dia punya auto reply tu tak bertepatan dengan pelanggan ni lah. Dia kata pelanggan ni sebenarnya dia membuat komen negatif terhadap servis yang dilakukan oleh American Airlines ni, dan juga patutnya jangan di reply begitulah. Jadi isunya itulah, jika kita kena pastikan sebenarnya jika tim-tim yang kita nak latih ni, tim-tim yang kita ada untuk social media, kita nak latih, kena kata orang kena faham dengan reply ataupun kena dilatih untuk menangani aduan dan komen negatif ni. Jangan gunakan simple atau reply. Orang tak beli pun terima kasih ni. Jadi sebenarnya sikit sebanyak dia boleh mengganggu ataupun merosakkan jenama kita tu lah. Okay, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah satu company ni juga di luar negara, dia tak sensitif dengan situasi di sekeliling dia, di tempat dia, yang mana benda ni pun boleh merosakkan jenama dia. Cerita dia macam ni, siapa tahu pasal Boston bombing? Boston bombing, kejadian pengeboman di Boston iaitu pada tahun
2013. Kontrak saya 2013. Yang mana ada satu company di Boston, jenama makanan yang terkenal di Amerika, di Amerika Syarikat. Dia telah buat turun satu ni lah, satu posting, satu post yang di halaman sosial diorang yang berbunyi macam our thoughts for everyone in Boston. Masa tu diorang pendek cerita, dia kata dia post ni untuk melahirkan rasa simpati dia terhadap insiden Boston bombing ataupun pengeboman Boston ni pada tahun 2003 lah, masa tu lah. Dan juga company ni pun di Boston juga. Dan juga tidak lama selepas tu dia pun naikkan pula dia naikkan pula satu status. Dia kata in honor of the Boston, may we suggest a whole grain cranberry scone. Jadi apabila orang terima mesej tu, orang baca macam dilihat macam macam kita orang Melayu cedok di air keruh lah, macam tu. Jadi akibat tidak sensitif ni dengan peristiwa pahit yang berlaku kat Boston tu, dia kata offer dengan produk ni boleh cantik macam tu. Jadi dia menimbulkan kesedihan kepada para yang pewaris-pewaris mangsa yang terlibat, mereka yang terlibat masa kejadian tu. Jadi mengakibatkan company ni, company yang mengeluarkan silaptan yang tak sensitif ni dikecam dan terus menerima kecaman yang teruk lah daripada orang Boston tu sendiri dan juga orang Amerika tu sendiri lah, kecam. Dia cuba cedok air keruh macam tu lah. Dan dalam perniagaan kita ingat, saya ingatkan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, aktiviti yang penting ialah marketing, dan juga ianya melibatkan pembinaan jenama dan juga bagaimana kita nak orang melihat produk kita, orang nak melihat perniagaan kita, itu penting. Dan juga kalaulah macam kita tengok ramai juga orang nak mengeluarkan modal banyak untuk bisnes, tapi mereka terlalu kurang kepada asas marketing ni. Dia sebenarnya boleh merugikan perniagaan kita lah. Itu yang saya faham lah daripada perkongsian ni. Boleh faham ke faham? Mudah-mudahan kesimpulannya ialah kunci kejayaan satu perniagaan itu adalah bergantung kepada pemasaran dan juga ilmu pemasaran yang kita ada, sama ada kita nak upgrade atau tak upgrade. Itu upgrade atau tak upgrade, kita kena fikirkan lah. Yang penting pemasaran ni memang penting dan merupakan jantung kepada perniagaan. Boleh? InsyaAllah moga kita mendapat sesuatu ilmu, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teruskan segmen ataupun topik saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan peluang perniagaan bersama Al-Tamar, iaitu peluang perniagaan dropship. Kami di Al-Tamar mencari, tak kira di kalangan tuan-tuan perempuan di luar sana, sama ada suri rumah ke, student ke, ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap, dan juga yang ingin cari duit lebih, ataupun pesara kerajaan ke ataupun swasta, yang asalkan mereka berminat untuk memperbaiki ekonomi diri ataupun ekonomi keluarga. Kami ingin carilah tuan-tuan perempuan di luar sana ataupun tuan-tuan perempuan kenal siapa yang nak dibantu dan terjejas ekonomi mereka dengan pandemik COVID-19 ni. Jangan lupa sharekan info ni, kita akan bantu. Dan juga untuk maklumat tuan-tuan perempuan sekalian, syarat-syarat dropship kami ni sangat mudah, dan juga pencarian kami tak ramai. Bila cukup dalam satu batch ni, kita akan tutup dan juga kita akan kita panggil groom lah, kita akan buat training untuk mereka ni lah, untuk membuat jualan. Dan produk tu, seperti saya cakap tadi, produk kesihatan, pati kurma ataupun pati kurma ajwa. Baik. Untuk maklumat perempuan-perempuan sekalian, pendaftaran percuma, maknanya tak perlu sebarang modal dan juga tak perlu simpan stok. Itu semua kita buat sendirilah, kami buat sendiri, dan juga tak perlu post sebarang. Kita akan post bagi pihak tuan-tuan perempuan. Yang penting tuan-tuan perempuan perlu buat pemasaran, perlukan kempen pemasaran menggunakan social media tuan-tuan perempuan yang ada lah, macam Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, kemudian yang terbaru ni TikTok, apa ni, WhatsApp, Telegram dan seumpamanya lah. Banyak di luar sana social media yang kadang-kadang kita tak pernah dengar pun ada. Dan juga bukan itu saja, kita juga support, kita bantu tuan-tuan perempuan dari segi bahan pemasaran, image, contoh image klien yang dah berbeli dengan kami, video-video pemasaran ni semua kami sediakan. Tip-tip pemasaran ni kami akan sediakan bagi membolehkan tuan-tuan perempuan, kita panggil melicinkan pemasaran tuan-tuan perempuan dulu. Dan juga bukan itu saja, group support juga kami sediakan. Group support ni macam FB group, WhatsApp group dan Telegram group. Ini group-group yang kami support ni ialah di mana kalau tuan-tuan perempuan yang jadi dropship kami, kita akan invite ke dalam group-group ni, dan dalam group tu macam-macam aktiviti. InsyaAllah antaranya macam kita akan bagi tip, kita akan bincang pasal social media ni, dan kita akan khususkan sikit pasal Facebook, macam mana target, semua itulah kita akan kongsikan juga dalam tu. Tujuannya untuk bagi support lah kepada tuan-tuan perempuan, boleh gunakan untuk pemasaran dan juga boleh jadikan ilmu untuk memahami lagi strategi perniagaan kita lah, pemasaran kita ni, produk kita. Baik. Dan juga coaching kami sediakan juga. Coaching, sesi coaching ni kita buat, biasanya kita plan nak buat seminggu sekali. Kemungkinan hari cuti lah, hari Ahad biasanya ataupun hari Sabtu. Mungkin sesi pagi insyaAllah. Di mana sesi coaching ni kita akan gunakan platform Zoom ataupun kita akan gunakan platform Google Meet, yang mana tuan-tuan perempuan yang mana dropship kami akan kita invite, dan lepas tu kita akan buat sesi, bukan Q&A lah, kita panggil sesi sikit pengajaran ataupun coaching lah kan. Jadi supaya upgradekan ilmu tuan-tuan perempuan dan dalam strategi marketing. Dan jangan lupa, bukan itu saja juga, reward kami bagi. Reward yang mana reward ni untuk sesiapa dropship kami yang berjaya capai target bulanan ke 3 bulan sekali ke 6 bulan sekali atau 9 bulan sekali atau setahun sekali, berjaya capai target yang kita nak ni, kita akan bagi duit. Maknanya tuan-tuan perempuan bukan saja dapat commission daripada jualan, malah akan dapat reward juga insyaAllah. Okay, baik. Apapun yang penting, semua ni tak berjaya kalau tuan-tuan perempuan tak rajin dan juga tak committed. Saya ulang, tak rajin dan tak committed. Okay, baik. Tuan-tuan perempuan sekalian, jangan lupa kalau tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa sharekan nama, email dan nombor handphone di link yang kami berikan tu, untuk kami sharekan info berkenaan dengan peluang perniagaan bersama kami ni lah. Ataupun andai kata tuan-tuan perempuan di luar sana kenal sesiapa yang nak dibantu, mungkin tuan-tuan perempuan kenal di antara rakan-rakan ke, ataupun ahli keluarga ke, ataupun saudara mara ke, anak saudara ke, ataupun jiran ataupun komuniti yang terjejas, yang kita kenal, yang mana terjejas dengan mata pencarian mereka, ataupun kekurangan perbelanjaan semasa waktu-waktu kritikal ni. Jadi jangan lupa kongsikan maklumat ni, insyaAllah kami akan bantu peluang bina pendapatan ni insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tamat sudah topik kedua saya berkenaan peluang perniagaan dropship ni bersama Taman. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja mengikuti FBA saya, jangan lupa boleh ulang kemudian video ni, insyaAllah akan boleh kata orang dapat lagi ilmu-ilmu yang sebelum-sebelum ni lah, yang terlepas. Okay, baik. Saya teruskan perkongsian saya berkenaan dengan produk kurma ni, kajian saintifik berkenaan dengan produk kurma ni. Okey, baik. Saya teruskan yang semalam saya kongsikan sedikit berkenaan dengan kajian kurma, berkenaan dengan kurma ni, dia mempunyai dia merupakan antivirus ataupun anti kulat ataupun antibakteria. Ini kajian. Dan juga kajian lagi mendapati kurma ni, dalam kurma terdapat anti diabetik. Satu kajian mendapati yang mana aktiviti anti diabetik ni dia penting untuk mengawal paras gula dalam darah lah, terutama bagi pesakit yang ada kencing manis ataupun diabetik ni. Dan juga kajian telah
banyak dilakukan di luar sana melalui tabung uji ataupun kajian terhadap haiwan, haiwan-haiwan makmal ni, mendapati bahawa kurma mempunyai aktiviti anti-diabetik yang boleh menurunkan paras gula dalam darah. Saya ulang sekali lagi, kajian mendapati kurma mempunyai aktiviti anti-diabetik yang boleh menurunkan paras gula dalam darah lah. Dan juga satu kajian di luar sana mendapati tikus yang mempunyai masalah diabetik ni, apabila dikonsumkan, dibagi makan kurma ajwa contohnya, dia mampu menurunkan paras gula dalam darah tikus ni. Itu kajian ajwa tadi. Dan juga kenapa berlaku statement dia kata kerana antioksidan yang ada dalam kurma tu seperti steroid lah, phenolic, saponin, semua tu dalam nama saintik ni, yang dia mempunyai sifat-sifat anti-diabetik. Sifat anti-diabetik itu dia mampu mengawal paras gula dalam diri kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu satu perkongsian saya berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan kurma, kehebatan kurma ni. InsyaAllah besok saya akan kongsikan lagi penemuan-penemuan baru lah, ataupun penemuan-penemuan yang kita belum tahu berkenaan dengan kehebatan kurma ni apabila dibuat kajian secara saintifik di luar sana, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ebilah saya hari ini, ini merupakan topik terakhir saya, iaitu COVID-19 ni. Saya ingin kongsikan pesanan daripada KKM, yang mana saya rasa tuan-tuan puan pernah dengar sebelum ni, dan juga kata-kata tuan-tuan belum pernah dengar, ini merupakan merupakan peringatan lah kepada tuan-tuan puan juga, insyaAllah. Okey, baik. Satu masa dulu KKM berpesan kepada kita mengenai COVID-19 ni, kata untuk mereka yang dibenarkan untuk menentang negeri ataupun daerah ni untuk tujuan penghantaran barang-barang, dia minta tolong amalkanlah. Maknanya pesanan ni khusus kepada mereka yang membuat penghantaran barang. Dan juga saya rasa mungkin melibatkan kita juga kadang-kadang bila kita kalau kita yang mana yang kita panggil isteri jauh tu kan, itu lebih kurang lah. Jadi apa yang dia perlu pesan ataupun apa pun perlu kita ingat, bukan dia saja, bukan deliver tu company yang buat penghantaran tu saja kita kena ingat kita panggil SOP ni. Kita bukan ingatkan dia orang, kadang-kadang benda ni pun jadi terlupa, dia orang pun jadi terlupa, dan kita pula sendiri pun terlupa juga. Jadi difahamkan, jangan lupa pesan kat dia orang sentiasa memakai pelitup muka dengan betul, kemudian penjarakan fizikal 1 meter tu jangan lupa, dan juga kalau boleh sentiasa sanitize bila dapat dapat produk tu lah. Itu kesalahan ringkas daripada orang daripada KKM untuk kita lah. Bila kita lupa barang tu, jangan lupa kita sanitizekan produk tu dengan tangan kita. Okay, baik tuan-tuan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini, topik ebilah saya hari ini. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, insyaAllah. Dan juga kepada yang baru saja mengikuti ebilah saya, jangan lupa boleh ulang share pada video ni. Dan juga kepada yang masih lagi mengikuti ebilah saya pada awal hingga ke hujung ni secara komited dan konsisten, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. InsyaAllah besok kita sambung lagi pada waktu yang sama dengan tajuk-tajuk yang menarik. Dan juga jangan lupa sharekanlah, tagkan dan juga ajakkan kawan tu join FB page kami dan juga FB group kami. Dalam tu banyak tentang khasiat kurma ni, iaitu FB group Nak Sehat, Nak Sehat dengan Ajwa. Okay, baik. Pesan saya yang terakhir ialah jangan lupa amalkan kesihatan diri, penjagaan diri, diri kita, jaga kesihatan ahli keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, jiran tenaga kita, komuniti kita, dengan kita amalkan penjarakan sosial 1 meter. Jangan lupa pakai double face mask, jangan lupa gunakan MySejahtera apps bila kita nak ke premises di luar sana. Dan juga penjarakan sosial jangan lupa, dan juga SOP-SOP lain yang telah ditetapkan oleh KKM agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini secepat yang mungkin, insyaAllah, agar kita boleh
beraktiviti seperti biasa, insyaAllah. Dan juga selain daripada kita berusaha, jangan lupa kita berdoa, ya, kita bertawakal. Moga-moga Allah membantu kita supaya kita dapat mengharungi cobaan ni, dugaan ni, ujian ni bersama-sama, insyaAllah. Dan juga kepada Allah lah kita kembali. Okay, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Saya akhiri ijazah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga ahli keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.